Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini, Sabtu 3 hari bulan Syawal 1442, bersamaan dengan 15 Mei 2021, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam Tafsirul Quranul Karim, Tafsir Suratul Anbiya. Surah Al-Anbiya, surah yang ke-21, juzuk yang ke-17. Surah Al-Anbiya, surah yang ke-21, juzuk yang ke-17. Jadi kita dah masuk juzuk yang ke-17. InsyaAllah kita mula dengan beberapa ayat, kemudian kita akan pergi kepada muqaddimah dan intisari, pengenalan kepada surah ini. Mari kita baca ayat dulu. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. Itu 5 ayat di awal surah Al-Anbiya. Baiklah para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, sebelum kita masuk kepada penjelasan ayat, terlebih dahulu kita pergi kepada perbincangan tentang muqaddimah ataupun intisari kandungan surah Al-Anbiya, apa yang terdapat di dalam surah yang mulia ini. Tengok di muqaddimah Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, edisi Jawi, muka surat 662. Surah ini diturunkan di Makkah. Dalam pimpinan dia mula dengan
Bayanul Makki wal Madani. Maknanya surah ini diturunkan di Makkah, wa naqala al-ijma' ala zalika ghairu wahidin minal mufassirin. Mana ramai di kalangan ulama tafsir mengatakan ijma' dah surah ini Makkiyah. Waqila, ada juga yang mengatakan ayat 44 itu Madaniyah. Wallahu alam, yang penting kita pergi dengan majoriti ulama yang telah menyebut dia ni Makkiyah. Mengandungi 112 ayat. Tanda kita punya ayat berapa surah kita ni, surah Al-Anbiya ada 112 ayat. 112 ayat. Tasmiyatus surah. Apa makna tasmiyatus surah? Sebab apa surah ini dinamakan dengan surah Al-Anbiya? Kenapa surah kita ini nama dia surah Al-Anbiya? Tandalah tuan-tuan. Dinamakan surah Al-Anbiya kerana Al-Anbiya itu jamak daripada Nabiyun. Nabiyun Al-Anbiya, maknanya nabi-nabi. Perihal nabi-nabi, kerana peristiwa mengenai mereka ada disebutkan pada ayat-ayat 48 hingga 91. Makna ramai di kalangan Anbiya disebut di dalam surah ini. Ramai nabi akan disebut dalam surah kita ini, insya-Allah. Di antara nabi yang disebut, Nabi Musa, Harun, dua beradik. Ibrahim, Lut, bapa dengan anak saudara. Ishak, Yaqub, dua beranak. Nuh, Ayub, lain-lain. Daud dan Sulaiman, dua beranak. Ismail, Idris, Yunus, Zakaria alaihimussalatu wassalam. Ini di antara nabi-nabi yang akan disebut dalam surah kita. Sebab itu dia sebut dengan nama surah itu Al-Anbiya. Mana ramai nabi yang akan disebut dalam surah ini. Kemudian dari sudut nama dia, kita dah sebut hari itu tentang nama berdasarkan kepada kata-kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Suratu Bani Israel, wal Kahfi, wa Maryam, wa Taha, wal Anbiya. Surah yang hunna minal itaqil awal wa hunna min tiladi. Maknanya surah yang awal turun, maknanya turun di Mekah. Dan dia di antara surah yang awal aku hafaz. Itu kata siapa? Kata di Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Fadailus surah wa khasaisuha, kelebihan surah ini dan ciri-ciri keistimewaan dia, anha minas suwaril mutaqaddim, di antara surah yang awal turunnya, di antara surah yang awal dihafal oleh para sahabat dan mereka mempelajarinya, sebagaimana kata siapa tadi? Kata di Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik, kita pergi kepada intisari kandungan. Tengok dalam ni lah, dalam tafsir pimpinan. Intisari kandungannya mengingatkan umat manusia tentang kedatangan hari kiamat, untuk menghitung segala amal perbuatan yang mereka lakukan di dunia, dan untuk ditanya akan segala nikmat yang telah dikurniakannya kepada mereka, bagaimana mereka menggunakan nikmat tersebut. Juga bagi menolak fahaman kaum kafir musyrik yang mengatakan bahawa seseorang rasul itu semestinya dari kalangan malaikat. Ada tak habis lagi, berapa kali dah puak kafir ini mari duk nak minta rasul dari kalangan malaikat.
Dan mereka tidak mahu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana ia seorang manusia seperti mereka. Dia ingat manusia sama dia juga tak boleh. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah ini bahawa rasul-rasul yang telah diutuskannya sebelum itu semuanya manusia belaka. Jadi kalau mu nak malaikat untuk buat kamu ya tak betul, sebab nabi-nabi dulu semuanya manusia. Mereka makan dan minum, beranak pinak, sakit pening, dan kesudahannya semua mereka mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Cuma berbeza keistimewaan mereka dengan orang lain tu apa? Ialah mendapat wahyu dari Allah Azza wa Jalla dan menjadi utusan yang menyampaikan perintah-perintahnya kepada umat manusia. Itu beza. Beza dianya mereka dapat wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada manusia. Kemudian ditegaskan pula bahawa Allah Ta'ala menjadikan seluruh alam dan segala yang ada padanya yang begitu indah dan menakjubkan. Kita tengok pada makhluk yang Tuhan buat ni pun rasa kagum, pelik kan. Bukanlah untuk hiburan dan permainan, tetapi dengan tujuan dan hikmah-hikmah yang ditentukannya, terutama untuk mengenal Allah Azza wa Jalla yang menciptakannya, serta beribadat kepadanya. Oleh itu, kajilah dan selidikilah segala yang ada di bumi dan di langit untuk mendapat faedah-faedah yang besar. Kemudian gunakanlah dia dengan sebaik-baiknya serta bersyukurlah akan nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang tidak terhitungnya. Ini manusia hari ini tidak. Dia guna nikmat Allah Ta'ala untuk nak musnahkan alam, nak merusakkan orang. Maka ini yang kita bimbang. Kemudian ditegaskan lagi bahawa alam langit yang ada di atas kita, meliputi matahari, bulan dan bintang yang tidak terhitung banyaknya, dan juga alam bumi kita ini, semuanya itu pada asal mulanya bercantum sebagai benda yang satu, kemudian dipisah-pisahkannya. Ini yang simbol teori Big Bang apa benda. Lalu masing-masing beredar terapung-apung di angkasa lepas, seperti keadaannya yang ada sekarang ini. Hakikat ini telah menjadi satu kenyataan setelah manusia mencapai kemajuan dalam ilmu sains dan ilmu falak secara khususnya. Mana mereka dapat kesan nikmat Allah Ta'ala yang besar ini, kita kata Alhamdulillah. Ditegaskan pula bahawa seluruh alam ini akan ditukar ganti dengan yang baharu pada hari kiamat. Sebagaimana Allah Ta'ala berkuasa menciptakan segala-galanya dari tiada kepada ada, maka Allah berkuasa menciptakannya semula dalam bentuk baharu yang kekal. Mana kita mati, hancur, dihidupkan balik. Setelah itu diterangkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan oleh Allah Ta'ala kepada penduduk dunia seluruhnya sebagai rahmat dan nikmat yang besar. Sesiapa yang beriman dan menurut syariat Islam yang disampaikannya, selamatlah dia di dunia dan di akhirat. Dan sesiapa yang kufur engkar, celakalah dia di dunia dan juga di akhirat. Dua kali celaka. Dunia celaka, akhirat celaka. Surah Al-Anbiya ini diakhiri oleh Allah Ta'ala dengan memerintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa berdoa kepadanya supaya dijayakannya terhadap golongan kafir yang menentang. Kita berdoa minta Allah Ta'ala beri kemenangan kepada kita. Kerana Allah jualah yang melimpah-limpah rahmatnya dan dialah yang dipohonkan pertolongannya terhadap angkara mereka. Nak minta dengan siapa? Kita tengok hari ni, zaman kita hari ni pun, sahabat-sahabat kita, ikhwanuna di Palestin, bagaimana mereka berlawan dengan puak-puak Zionis Yahudi. Kalau tidak dengan pertolongan Allah, hancur kita. Sebab nak lawan senjata memang tak cukup, kan?
doa permohonan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah makbul dan hasilnya kaum kafir musyrik yang menentang Islam telah ditewaskan. Dengan itu tersebarlah agama Islam ke seluruh pelosok dunia. Ini dalam intisari pimpinan. Kita pergi kepada tafsir saya ni, tafsir Muharrar, dia kata min ahammi maqasidis surah, di antara objektif besar surah ini bayanu ma'alimit tauhid, nak menyatakan batu-batu tanda tauhid dan menegakkan dalil di atas perkara yang tersebut, dan apa yang telah dihadapi oleh para nabi-nabi alaihimussalatu wassalam di dalam berdakwah menyampaikan Islam kepada kaum masing-masing. Yang kedua, isbatul ma'ad, nak menetapkan berlakunya kiamat dan menyatakan dalil tentang berlakunya perkara yang tersebut. Ini di antaralah. Kemudian tadi kita dah sebut dah di antara maudhu' as-surah, beberapa isu-isu dalam surah ini telah disebut dalam kitab kita Pimpinan Ar-Rahman. Baik para jemaah sekalian, itu mukaddimah yang dalam kitab kita ni. Kemudian kita pergi kepada dia panggil munasabah 5 qablaha. Susunan ayat ini nak susun dengan surah yang sebelumnya macam mana? Allahu Akbar. Dalam surah ini dengan surah yang lepas ada kaitan dianya, ada dua dimensi, dua sudut. Yang pertama, dekatnya tempoh yang akan menimpa azab ke atas orang-orang yang derhaka. Walau kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma. Kalau tidak ketetapan Allah Ta'ala buat bahawa manusia ini akan ditangguhkan tempoh dia, hancur, orang panggil hancur ketika itu juga. Dan di akhir ayat juga kita diberi cabaran, mencabar, kullum mutarabbisum fatarabbasu. Semua kita menunggu-nunggu bilakah akan berlakunya janji yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Maka datang surah ini, surah Al-Anbiya, iqtaraba lin-nasi hisabuhum, hampir hari yang dijanjikan, iaitulah hari perhitungan. Maknanya tadi kita janji, tunggu harinya datang. Itu dia panggil munasabah. Ilmu al-munasabah. Yang kedua, dalam ayat yang lepas, di akhir surah Taha, Allah peringatkan kepada kita, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bi azwajin minhum zahratal hayatid dunya. Mu jangan duk rasa kagum lah. Jangan rasa terpengaruh lah dengan nikmat yang telah aku berikan buat sementara. Tengok ayat 131. Jangan duduk celik mata kamu nak tengok kepada nikmat dunia yang aku berikan kepada puak-puak kafir itu. Kan? Itu sebab apa? Fa inna qurbas sa'ah. Ni ayat yang kata iqtaraba linnas. Kiamat tu dekat. Mati tu dekat. Manakala muda sibuk duk cari benda dunia pun, akhirnya kamu akan tinggalkan. Sebab itulah kata di para pendakwah, dunia dengan kita ni dua je tuan-tuan. Sama ada kita tinggal dia ataupun dia tinggal kita. Biasanya dunia dulu pergi ke kita dulu pergi? Kita dulu yang pergi kan? Maka kita kata dia telah meninggal dunia. Meninggal dunia. Ataupun dunia pergi dulu. Barang-barang kita hilang, rusak, kena banjir, kena macam-macam musibah yang berlaku atas dunia. Kita mengatakan dunia tinggal kita. Ataupun kita tinggal dunia. Cuma berbeza sikit, kata para ulama, berbeza di antara meninggal dunia dengan meninggalkan dunia. Kalau kata meninggal dunia, orang tu dah mati. Dia tinggal dah dunia dia ni. Kalau dia meninggalkan, tekan sikit di situ, meninggalkan dunia, bermakna dia telah menjadi zuhud. Dia duduk atas dunia,
tapi hati dia tidak terikat, hati dia tidak terkait, hati dia tidak terpengaruh dengan dunia yang ada depan mata dia. Kita kata alhamdulillah, hani'an laka ya nafsu. Nafsu itu telah apa? Telah bertukar menjadi orang yang zuhud, duduk atas dunia, tapi dunia hanya di tangan, bukan di hati. Allahu Akbar. Itu yang kita nak. Baik, para jemaah sekalian, itu ilmu munasabah. Makna akhir ayat suratul Taha dengan awal suratul Anbiya dekat je. Mu jangan terpengaruh dengan dunia, sebab dunia ni akan hilang buat sementara. Sekejap je lagi. Sama ada dia pergi dulu atau kita pergi dulu. Dia dua tu je, tak ada lagi dah kita ni kan. Dia meninggalkan kita atau kita tinggalkan dia. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi, bila puak kafir tak dengar juga, kita cabar. Kullu mutarabbisun fatarabbas. Mu tunggu, aku tunggu. Apa tunggu? Iqtarabalin nasi hisabuhum. Waktu nak kira manusia tu dekat. Baik, para jemaah sekalian, itu muqaddimah secara ringkas. Kalau kita nak muqaddimahkan panjang, boleh. Para ulama ada semua dalam kitab dia. Tapi manhaj kita ambil secara sederhana. Sebut je, jangan langsung tak sebut. Biarlah para jemaah kita boleh dengar apa yang ada perbahasan para ulama tentang ilmu tanasub as-suwar dan juga ilmu tentang sabab nuzul, ilmu tentang kisah-kisah yang ada. Kita sebut secara ringkas-ringkasnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita untuk mentadabur ayat-ayat Al-Quran dan memahami kronologi kedudukan satu-satu surah yang ada dalam Al-Quran ini, insya-Allah. Baik, para jemaah sekalian, kita masuk kepada perbincangan ayat. Bermula daripada ayat yang pertama. Tafsir ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah hampir datangnya kepada manusia hari perhitungan amalan. Iqtaraba dengan makna qaruba. Qaruba makna al-iqtirab huna baina qisarul muddah. Pendek je tempoh di antara kita dengan hari kiamat. Ini menarik ni. Macam mana Tuhan kata pendek tempoh, ada yang sudah menunggu dalam kubur ribu-ribu tahun. Bagaimana para ulama nak jawab nanti? Bagaimana kita kata Tuhan kata qaruba bermakna qisarul muddah. Pendek je masa di antara kita hidup atas dunia dengan kita nak bertemu dengan hari kiamat. Waktu hisabin nas, waktu berlakunya kira-kira. Menari perhitungan di antara kita hidup atas dunia dengan hari perhitungan itu qaruba bermakna iqtirab dengan makna dekat. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sedang mereka dalam kelalaian. Allahu Akbar. Ini yang kita bimbang para jemaah sekalian. Kiamat datang, kita masih lagi lalai, masih lagi lara, masih lagi tak hirau. Kita kiamat mari dalam keadaan kita tak peduli dengan apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Wa hum fi ghaflatin ay wal halu annahum, dalam keadaan mereka lalai. Ghaflah. Satu lagi ghaflah. Yang kedua, mu'ridun. Tanda dia ada dua poin situ. Satu, ghaflah. Dahlah dia lara, lalai. Tapi mu'ridun, tidak hiraukan persediaan baginya. Sebab apa tak hirau persediaan? Ada dua sebab manusia tak peduli dengan persiapan. Sebab yang pertama, dia tak percaya. Macam buat-buat kafir, tak percaya. Bila tak percaya, buat apa dia sibuk-sibuk benda kita tak yakin, benda tak percaya. Bagi kita orang Islam, kita percaya ada hari kiamat. Tapi tahap kepercayaan kita tu, tingkatan keyakinan kita tu setakat mana?
Orang yang tinggi makrifah dia, orang yang tinggi darjat keyakinan dia, dia akan buat persiapan yang cukup rapi. Orang yang yakinnya goyah, yakin bukan tak yakin, kalau tak yakin dia tidak beriman, tapi keyakinannya tak kuat, maka orang ini akan melakukan perbuatan yang tidak baik. Melanggar SOP syariat. Sebab apa? Dia panggil on off. Waktu dengar ceramah, yakin tinggi. Balik rumah, lupa pula, boleh buat maksiat. Kita kata itu yang kita takut hari ini. Baik, para jemaah sekalian, tengok nota 938 di bawah. Suratul Anbiya ini dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengingatkan manusia tentang kedatangan hari kiamat. Tujuan apa hari kiamat datang? Untuk apa kiamat mari? Untuk menghitung segala amal perbuatan yang telah mereka lakukan di dunia. Allahu Akbar. Dan untuk ditanya akan segala nikmat yang dikurniakannya kepada mereka, bagaimana mereka gunakan. Macam-macam nikmat Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat. Nikmat yang Tuhan bagi, kalau kita ingat, kalau kita sedar, kita insaf, maka kita akan guna mengikut jalan yang baik. Tapi bagi orang yang tak peduli, dia panggil mu'ridun. Apa makna mu'ridun? Berpaling, tak mau berfikir tentang akhirat, tak mau ingat tentang hisab, tentang adanya hari pembalasan, maka di saat itu mereka lam yasta'idu, mereka tidak akan buat persiapan. Macam kita lah juga dapat surat panggilan pergi haji, contohnya. Oh, siap dah. Dengan pasport dah buat. Injek dia punya vaksin untuk pergi haji sudah buat. Pemeriksaan buku putih kesihatan sudah dapat. Baik sudah. Maka ketika itu kita akan buat persiapan. Sebab kita dah nak pergi, tahu tarikh. Masalah kita sekarang ni tarikh, memang tarikh tak tahu, tetapi tarikh kematian tu dekat je dengan kita. Hari-hari kita dengar cerita sahabat kita mati, keluarga kita meninggal, kawan-kawan kita mati, orang tu orang ni. Tapi adakah kita masih lagi ditakut lama, tak membuat persiapan dan sebagainya? Ini yang kita takut hari ini. Maka para jemaah sekalian, ayat ini menyentuh perasaan kita tentang kebangkitan semula. Dan Allah Ta'ala gambarkan di sini, walaupun sudah dekat dengan nak mati, dengan dekat dengan kiamat, kiamat betul tak tahu bila lagi, tapi mati itu sudah dekat dengan kita, masih lagi manusia tidak membuat persiapan yang rapi, kita kata itu satu kerugian yang besar. Maka kata di para ulama tafsir, maksudnya iqtarabalin nasi, dekat bagi manusia itu tempoh, hampir pada hari perhitungan. Ada dua pendapat di sini, maksud dianya anna hadhil ummah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhir umat. Nak bandingkan nabi-nabi dulu sudah beratus orang nabi sudah pergi, kita ni akhir, umat yang terakhir. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam rasul yang terakhir. Dan kiamat akan berlaku kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Maka nak banding kita dengan umat dulu, kitalah yang paling hampir dengan kiamat. Betul lah tu. Sebab tidak ada lagi Nabi, tidak ada lagi umat selepas daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat yang kedua, maksud hampir di sini al-maut. Itu kita kata. Hampir di sini dengan makna mati. Wa anna man mata qamat qiyamatuhu. Kerana bila seorang tu mati, bermakna berlakulah kiamat bagi dia. Bila orang tu mati, maknanya berlakulah kiamat untuk dia, untuk orang tu. Dia panggil kiamat surah, kiamat pribadi, kiamat individu. Dan selepas dia mati, dia telah berpindah ke alam barzakh. Di situlah dia akan tengok pembalasannya bermula. Siapa yang banyak amalannya, alhamdulillah, solat jaga dia, puasa jaga dia, zakat jaga dia. Tapi orang yang lompong dia punya amalan, ada lubang-lubang yang ni, maka di sinilah malaikat akan attack dia dari lorong yang tersebut. Kita kata wal'iyazubillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada azab kubur, daripada siksaan kubur.
dan segala perkara yang berkaitan dengan kubur, kita minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian, itu ayat yang pertama dalam surah Al-Anbiya. Kemudian kita pergi kepada ayat yang kedua. Ma ya'tihim min zikrim min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Tidak datang kepada mereka itu sebarang peringatan yang diturunkan dari Tuhan mereka lepas satu mari. Maknanya sentiasa turun. Turun apa? Turun peringatan. Jadi ayat ini Allah Ta'ala cerita tentang ghaflah al-kafirin. Puak-puak kafir lupa, lara, lalai dan berpaling tak mau dengar. Maka sebab apa? Sebab apa mereka tak mau dengar? Ini di antara puncanya. Ma ya'tihim min wahyin. Tidak datang kepada mereka daripada wahyu minallah, hadithan nuzul yang baru turun, yang baru disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperingatkan mereka, untuk memberi peringatan, menyedarkan mereka, untuk memberi motivasi kepada mereka. Apa jadi? Illa istama'uhu wa hum yal'abun. Melainkan mereka memasang telinga mendengarnya sambil mereka mempermain-mainkan. Makna orang ni kalau nak dengar sungguh. Nak dengar dalam suasana nak menerima, lain cara dengar. Kita dengar, kita berfikir, kita kaji, kita insaf, kita beramal. Tapi orang yang tak percaya, dia dengar tu orang panggil main-main. Muhammad, Ali Syekh, macam-macam dia punya tuduhan. Sama juga dengan kita hari ni pun, bila kita baca Quran, baca hadis, ada di kalangan orang-orang yang main-main. Dia kata dia ni, puak-puak ni, tak ada benda lain ke? Duk main Quran hadis. Cerita-cerita sains teknologi tak mau cerita. Kita kata itu di antara permainan main-main yang dianggap oleh manusia. Maka dia panggil al-muhdatsin di sini, maknanya baru diturunkan. Ayat Quran tu lama, qadim. Min kalamillah, daripada kata-kata Allah Azza wa Jalla, cuma baru diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam min sama'id dunya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud muhdatsin dalam ayat ini. Muhdatsin dalam ayat ini berbeza dengan pandangan sekumpulan kumpulan pengikut yang mengaku Islam, dia panggil Mu'tazilah. Mereka mengatakan Quran itu makhluk. Sebab dia baru, muhdatsin. Tuhan kata muhdatsin, maka dia makhluk, bukan. Maka kita Ahlus Sunnah, kita mengatakan la, Quran kalamullah. Quran kalamullah yang Allah Ta'ala berkata-kata dengan dia. Itu beza di antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Allahu Akbar. Baik, tengok ayat yang ketiga. Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharum mithlukum afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun. Lahiyatan qulubuhum, dengan keadaan hati mereka leka, lahiyah, dari memahami dan mengamalkan maksudnya. Ini punca kerusakan manusia, sebab dia dengan kebenaran istihza, main-main. Kemudian hati pula tak nak berfikir, menyebabkan mereka berterusan dalam keadaan sesat, ghaflah, lalai daripada Al-Quran yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Maka orang tu lalai, sibuk dengan dunia, mengikut syahwat hawa nafsunya, daripada mengambil pengajaran, pendidikan, perhatikan makna Quran. Mereka tidak bertadabbur dengan hukum hikmah-hikmahnya, dan mereka tidak berfikir tentang apa yang Allah Ta'ala kemukakan kepada mereka daripada hujah-hujah yang ada terdapat dalam ayat ini. Dia duk main, Muhammad. Apa? Jadi itu je dia permainan dia. Tak ada benda yang mereka nak fikir yang menyebabkan mereka berterusan dalam keadaan kesesatan. Wal'iyazubillah. Wa asarrun najwa alladhina zalamu
hal hadza illa basyarum mislukum. Ini dia panggil permainan isu. Isu, syubhat, keraguan yang ditimbulkan oleh puak kafir supaya orang tak beriman. Dia kata apa? Dan orang-orang yang zalim itu berbisik-bisik sesama sendiri dengan berkata, balagha musyriku. Kuat sangat puak kafir Quraisy ni berbisik sama dia. Dia kata apa? Inna hal hadza illa basyarum mislukum. Bukankah Muhammad ini budak kampung kita, anak beranak kita juga, hanyalah seorang manusia biasa seperti kamu. Bukan orang pelik dia. Bukan mari daripada planet mana-mana. Bukan mari daripada, bahkan dia pula anak yatim. Dia main isu. Dibela oleh Abi Kabsyah pula pak angkat dia. Abi dia kata apa? Dia ni manusia seperti kamu juga. Afata'tuna sihra wa antum tubsirun. Maka patutkah kamu turut hadir mendengar sihir yang dibawanya itu, sedang kamu nampak dan mengetahui karutnya itu. Allahu Akbar. Sedap buat kafir ni kan. Muhammad, dia bawa ayat dia baca tu, nak mempengaruhi orang. Sedangkan dia tu main ahli sihir. Dia kata apa? Dia kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ahli sihir. Sebab apa dia kata ahli sihir? Sebab simptom, ciri-ciri kesihiran tu ada. Maksud dianya, Quran Nabi ni bila puak-puak dia pergi dengar, dia terpengaruh. Sebab kerana itu mereka bimbang sangat. Kalau Nabi duk baca Quran, kalau isteri anak-anak dia lalu ikut ni. Dia takut bila mereka dengar, mereka akan buka minda dan ketika itu dia akan terpengaruh dengan Nabi SAW. Itu yang ditakuti sangat-sangat oleh puak-puak kafir. Jangan pergi. Dia duk bisik semua dia duk kata macam-macam. Muhammad ni karut, kita nak ikut juga. Tengok nota di bawah 939. Yakni mereka berbisik-bisik sesama sendiri mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mensifatkan Al-Quran yang disampaikannya sebagai satu perkara yang tidak ada hakikatnya yang sebenar, sebagaimana tidak benarnya perkara sihir. Jadi dia banding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dengan ahli sihir. Sebab apa? Sebab Muhammad ni boleh mempengaruhi orang. Dan cara ajaran Nabi SAW, mereka kata boleh memecah belahkan anak beranak. Jadi ahli sihir ni macam tu juga. Itu je analisa yang mereka mampu buat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi jawapan rak balik kepada hujah tak cerdik puak kafir. Tengok ayat yang keempat. Ini yang dijawab oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Qala rabbi ya'lamul qawla fis samai wal ard wa huwas sami'ul alim. Jadi Allah SWT bawa ayat ini setelah menceritakan tentang tuduhan, dakwaan puak-puak kafir terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah hajar. Allah suruh Nabi kita jawab kepada puak kafir. Jangan tak jawab. Kita ni kalau kita ada hujah, kena jawab. Kena menjawab. Kalau tidak, sebagaimana kata di para ulama Islam, ada yang mengatakan nisbahkan kata-kata ini kepada Imam Sayyidina Ali. Ada orang lain, wallahu alam. Yang pentingnya kata-kata menarik. Dia kata apa? Iza sakata ahlul haqqi, apabila orang yang tahu benda benar diam, maka orang yang duduk dalam kebatilan menyangka perbuatan mereka betul. Nah, ini yang kita bimbang hari ini. Kita tengok masyarakat buat benda pelik-pelik, kita diam. Kita tidak nasihat. Jadi dia orang ni tak utama sekali, ulama-ulama yang dianggap sebagai tuan-tuan guru, kiai-kiai ni tengok perbuatan ini, mereka diam. Maka orang kampung menganggap itu perbuatan yang baik. Sebab apa? Setelah diikrarkan oleh guru-guru mereka. Jadi itu kita bimbang. Maka dalam ayat ini Allah suruh Nabi jawab, memberi jawapan terus kepada hujah yang tak apa matang, yang tidak matang, yang dikemukakan oleh puak kafir. Qala rabbi ya'lamul qawla fis samai wal ard. Bagi menjawab mereka, menjawab kepada
syubhat yang ditimbul oleh mereka, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata, Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard. Tuhanku mengetahui tiap-tiap perkataan yang dilahirkan atau disembunyikan oleh makhluk-makhluknya. Apa saja yang kamu cakap, dalam hati pun Tuhan tahu. Di langit dan di bumi. Dialah, ini sifat Allah, As-Sami'ul Alim. Dialah yang jua yang amat mendengar lagi amat mengetahui. Tengok nota 940. Yakni meskipun kamu berbisik-bisik dan menyembunyikan cacian kamu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah mendengar dan mengetahui, dan Allah lah yang akan membalaskan perbuatan kamu semua itu. Wa huwas samiul alim. Allah Ta'ala akan balas apa yang kamu lakukan itu semua. Apa nak kawan? Baiklah. Ini masih lagi dalam kata-kata mereka. Bal qalu adghasu ahlamin bal iftarah bal huwa sya'ir falyatina biayatin kama ursilal awwalun. Puak kafir ni tak habis-habis lagi. Kan? Dia kata apa yang Nabi buat tu sihir. Dan maka dia pun cerita pula. Bal qalu adghasu ahlam. Bahkan puak-puak kafir itu, mereka bukan sahaja mensifatkan Al-Quran itu sebagai sihir, bahkan mereka menuduh dengan berkata Al-Quran itu perkara karut yang disampaikan oleh Nabi, oleh Muhammad. Dia kata, kita kata sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perkara yang diada-adakan, yang direka-rekakan oleh Muhammad. Bahkan Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam sendiri seorang penyair. Itu jelah hujah dianya. Daripada awal kita belajar tafsir ni tuan-tuan, hujah puak kafir kepada Nabi, syair, penyair, sahir, ahli sihir, apa lagi? Majnun. Itu di antara tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh puak kafir. Tak ada dah tuduhan lain. Dia nak cari hujah tak betul dah. Dia kata apa lagi? Kalaulah sebenarnya Muhammad itu seorang rasul, falyatina biayatin, makanlah dia membawa kepada kita satu mukjizat sebagaimana mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh rasul-rasul yang dahulu diutuskan. Kalau Muhammad betul, marilah mukjizat sebagaimana orang dulu. Macam dia dengar juga cerita Nabi Saleh ada anak unta, Nabi Musa ada tongkat, Nabi Isa boleh celikkan mata orang buta. Mana Muhammad apa ada? Dia punya masalahnya Quran itu salah satu daripada mukjizat yang besar, mereka tak mahu terima. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam ayat yang ke-6 pada siri yang akan datang. Baik, sebagai kesimpulan, Al-Fawaidut Tarbawiyah, beberapa faedah yang boleh kita ambil, kita petik daripada ayat ini, ayat 1 hingga 5. Allah Ta'ala sebut di sini, iqtaraba linnasi hisabuhum. Hampirlah waktu kira-kira amalan pada manusia. Jadi Allah Ta'ala sebut ini iqtirab, hampir. Sebab apa? Bagi orang yang yakin, orang yang beriman, orang yang percaya, bila kita kata dekat, mereka tak akan langgar lagi peraturan. Mereka tak akan buat dosa dan maksiat. Sebab apa? Kita tahu kita ni dekat dengan nak mati. Kiamat tu akan datang. Semua perkara yang kita lakukan itu dihisap di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka pada ketika itu mereka tak berani nak buat. Mereka tak berani nak langgar peraturan Allah Azza wa Jalla. Hari ini saya tengok bila mari hari raya, ramai di kalangan teman-teman kita, termasuklah di kalangan pendakwah-pendakwah, hafiz-hafiz Quran, pakak duk tayang gambar keluarga, family yang baru-baru kahwin juga duduk berdakak, duduk bercium, duduk berpeluk-peluk dalam gambar, dengan ambil gambar letak dekat Facebook. Kita kata ini perbuatan yang perlu dikawal. Apa lagi
kalaulah gambar yang kita tayangkan itu isteri sendiri, ataupun anak-anak atau menantu yang tak tutup aurat, kita Pak Haji pergi tayang gambar family, salah seorang daripada keluarga kita tak tutup aurat, bermakna ibu bapa telah mengambil sikap dayus sebab tidak menegur keluarga sendiri. Bahkan kita yang tukang post gambar-gambar untuk ditayangkan, sama ada buat poster kad raya, dipost dalam grup-grup, sama ada grup jemaah haji yang kita pergi haji, atau grup pengajian-pengajian yang kita ikuti, semua ini termasuk dalam al-ijharu bil ma'asi. Kamu ambil gambar dalam rumah, dalam suasana tertutup, tiba-tiba pergi tayang kepada orang, maka itu dia panggil ijharu bil ma'asi, orang yang menzahirkan maksiat. Ini bahaya. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, kullu ummati mu'afa ilal mujahirin. Umat aku diberi kemaafan kecuali orang yang menzahirkan dosa. Orang tanya macam mana zahir dosa? Nabi kita SAW, dia buat dosa sembunyi dalam rumah dia, dalam family dia, dalam keluarga. Tiba-tiba dia pergi hamburkan, pergi sebarkan keluar, maka ini dia panggil orang buat dosa secara. Maka ingat tuan-tuan, iqtaraba linnasi hisabuhum. Ada di antara kawan yang kita kenal, datang juga ke masjid. Kita pun tak perasan, bila mati baru tahu. Keluarga dia sibuk, bagaimana nak keluarkan, bagaimana nak tutup akaun Facebook dia. Kerana di Facebook dia duduk post gambar-gambar family dia, keluarga dia yang tak tutup aurat. Tuannya sudah mati, tapi pendedahan aurat yang dibuat masih berjalan. Sehingga keluarga dia terpaksa kena report kepada Suruhanjaya komunikasi dan sebagainya untuk nak tutup balik Facebook yang telah menayangkan gambar-gambar yang tak patut syariah. Tuan-tuan, hati-hatilah, tangan kita jangan gatal sangat nak share. Lebih-lebih lagi anak-anak kita, adik-adik kita yang hafiz Al-Quran, menjadi imam-imam di masjid, menangis-nangis orang. Pada hari raya berkepuluh keping gambar ditayang di Facebook, duduk berdekat dengan bini, duduk cium bini. Kita kata, subhanallah, akhlak orang yang mencintai Al-Quran, akhlak orang hafal Al-Quran bukan begini cara dia. Kita patutnya jangan jadi turut kepada pelakon-pelakon. Biarlah kita menjadi model kepada orang lain. Sepatutnya begitu. Anak-anak ustaz-ustaz Al-Hafiz, di belakang nama dia Al-Hafiz, tapi di Facebook dia penuh dengan gambar bini dia, dengan macam-macam posing, macam-macam perkara. Sebab itulah saya di awal-awal lagi pada hari raya saya post, kita mengatakan hari ini hari menayang gambar keluarga, tapi jangan sampai semua keluarga kita ditayangkan yang tutup aurat, yang sesuai tak sesuai. Kita kata gambar-gambar posing-posing yang duduk belakang dengan bini simpan dalam album, bukan untuk ditayang kepada orang lain. Baik para jemaah sekalian, iqtaraba linnasi hisabuhum, semua yang kita buat. Hari ini pula para pengomen-pengomen ni pula. Macam-macam dia komen. Yang dia tak setuju, dia komen sana, komen sini. Semua yang kamu tulis, yang kita tulis, akan dihisap di hadapan Allah Azza wa Jalla. Baik, perkara yang kedua, iaitulah tentang Allah sebut iqtaraba. Hampir waktu, kira-kira sudah hampir. Timbul lagi soalan, dia kata bagaimana kita kata hampir, sedangkan janji ini sudah 1400 tahun dulu, tak berlaku lagi. Jawab dia, para ulama mengatakan, sebab nak bandingnya umur dunia dengan keseluruhannya sampai hari kiamat, kita ni umat yang terakhir, Muhammad ni dekat dah lah tu. Umat terakhir, last dah. Mana dekat dah kita dengan kiamat. Yang kedua, mengikut kata-kata para ahli sejarah, kullu atin qarib. Setiap yang datang itu dekat, walaupun lambat lagi. Sebab tu kadang-kadang, kawan-kawan kita mari buat hantar kad jemputan kahwin anak dia. Tengok bila? Ni baru bulan 5, kahwin bulan 8. Lamanya. Tapi bila sampai bulan 8, kita dah terlupa. Jadi maknanya benda datang itu dekat. Yang ketiga, qaribun indallah. Dekat di sisi Allah Azza wa Jalla, sangat dekat masa kita. Kita kata wallahu alam, itu di antaralah perbahasan para alim ulama kita tentang makna dekat. Tadi yang ketiga saya dah sebut pandangan Mu'tazilah yang mengatakan bahawa Al-Quran itu makhluk. Kita kata tidak. Maksud muhdas yang di sini bukan makna makhluk, baru diturunkan. Semua Quran itu kalamullah. Kalamullah. Itu keyakinan kita bahawa Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Bukan makhluk.
Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah kita. InsyaAllah kita sambung perbincangan kita dalam siri yang akan datang. Bermula ayat yang ke-6. Bermula ayat yang ke-6. Ma'amanat qablahum. InsyaAllah.